Salam sejahtera. Nama saya Dewan. Saya panggil daripada Felda Ulu Tebrau. Hari ini adalah hari Ahad, 11 hari bulan Oktober. Saya keluarkan video ni, sudah lama saya tak keluarkan video. Bukan saya nak cari publicity, tak ada. Saya keluarkan video ni nak tujukan pada Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri yang ke-7. ke-8, sorry. Saya nak sampaikan satu pesanan daripada majoriti rakyat Malaysia, terutama khususnya daripada Johor. Mereka kata Tan Sri adalah seorang pengkhianat. Saya sendiri kata Tan Sri adalah seorang pengkhianat. Kenapa? Sebab Tan Sri sebenarnya telah mengkhianati Pakatan Harapan. Patut menaruhi Pakatan Harapan. Lepas itu pula lompat parti keluar daripada Pakatan Harapan semata-mata hendakkan jawatan. Dan Tan Sri juga adalah pengkhianat pada majoriti pengundi Pagu. Saya sebulan sekali atau 2 bulan sekali sering ke Pagu pasal ada urusan kerja. Rata-rata ke kedai kopi diorang kata Tan Sri adalah seorang pengkhianat. Kedai kopi Cina pun sama juga. Itu orang tak boleh pakai lah, dia cakap. Macam itulah. Kan? Mereka tak boleh sampaikan direct. Jadi saya sebenarnya seorang penganalisis politik bebas lebih daripada 30 tahun. Saya tak ada kepentingan dalam parti, tak ada jawatan, tak ada kepentingan, tak ada pangkat, tak ada apa-apa. Saya mahu kerajaan Barisan Nasional tumbang sejak zaman Mahathir jadi Perdana Menteri keempat. Mahathir ni adalah umpamakan seekor ular yang berbisa pada ketika itu. Dan orang yang paling berbelit dalam sejarah Malaysia ni. Dia punya belit tu tak habis-habis sampai sekarang lah. Tapi rakyat kena tahu Mahathir ni dia punya riwayat politik ni dah di penghujung. Daripada 222 ahli parlimen, Mahathir ni cuma sekarang ada 5 saja, termasuk Mahathir, anak dia dengan 3 orang lagi lah. Termasuk ni apa tu, Mazli Malik. Itu nanti kita cerita pasal Mahathir kemudian. Jadi saya dan rakan-rakan sebelum pilihan raya ke-14 sering ke Pagu nak dengar ceramah umum, ceramah mega daripada Tan Sri sendiri. Tepukan gemuruh. Tan Sri kata kita tak boleh biarkan kerajaan ini selama-lama. Mereka adalah penyamun, pencuri, penyangak. Kita kena jatuhkan mereka ni semua. Tepukan gemuruh. Sama juga dengan Mahathir. Tapi saya nak tanya dengan Tan Sri, dalam masa 60 tahun, Tan Sri dengan Mahathir pun dalam kerajaan. Apa kamu semua buat? Jadi pilihan raya ke-14 baru sedar ke? Bapa segala pengkhianat kat Malaysia ni Azmin. Ibu segala pengkhianat dalam Malaysia ni adalah Zuraidah. Nak tanya latar belakang saya.
tanya dengan YB Salahuddin Ayub selaku mantan Menteri Pertanian selepas pilihan raya ke-14. Saya salah seorang daripada mereka yang keluarkan dana membantu YB Salahuddin Ayub dan berkempen 14 hari berturut-turut daripada pagi sampai malam. Lepas YB Salahuddin Ayub dilantik sebagai Menteri Pertanian, saya tak pernah minta apa-apa jawatan, minta pangkat, malah tak pernah minta apa-apa tender daripada Kementerian Pertanian. Itulah saya. Jadi orang tak boleh nak kata saya terikat dengan ini, terikat dengan itu. Lepas tu pula ada di antara menteri sekarang dan bekas-bekas menteri dalam Perikatan Nasional bubar je parlimen, bagi mandat pada rakyat. Kepala khota angkorang, PRU14, rakyat dah bagi mandat pada Pakatan Harapan supaya memerintah selama 5 tahun. Yang korang ni beruk-beruk ni, lompat sana lompat sini, tukar kerajaan. Lepas tu saya nak tanya pada yang mereka yang sebut bubar paling enam, ini bapak engkau punya wang ke? Ini wang rakyat, wang pembayar cukai. Duit ini sebenarnya patut diagihkan pada mereka-mereka yang memerlukan, fakir miskin. Bukan untuk perbelanjaan untuk pilihan raya umum. SPR dah umum. Kalau keadaan sekarang ini, perbelanjaan untuk pilihan raya umum 3 kali ganda, berbilion. Senang aja. Bubar je parlimen bagi mandat. Kalau bodoh punya menteri. Saya sebenarnya memang cukup kecewa dengan gelagat-gelagat diorang ni semua. Di Parlimen Tebrau pula ada seorang lagi pengkhianat, Don Puteri Wangsa, Mazlan Bujang. Mazlan Bujang, kamu ni sebenarnya pengkhianat. Pengundi Don Puteri Wangsa beri undi pada kamu untuk Pakatan Harapan, bukan untuk kamu lompat sini lompat sana semata-mata nak kejar jawatan Esko. Saya nak tanya kamu, berapa kali kamu pernah datang dekat Feldaul Tebrau? Don kamu juga. Mungkin 2 atau 3 kali, itu pun datang bergaya. Nak bagi hamper lah, ambil gambar. Lagi bagus, YB Stephen Chong, walaupun beliau sibuk dengan sidang parlimen, apabila ada cuti, beliau turun padang, jumpa pengundi. Kamu mungkin 2 atau 3 kali, tapi Stephen Chong, YB Stephen Chong pernah datang ke Felda Tebrau lebih daripada 20 kali. Jumpa mereka yang kena ribut, atap dah hilang, jumpa sendiri. Jumpa mereka tuan punya rumah yang nak runtuh, lepas tu duduk dekat kedai kopi sembah. Itu baru kata orang tu pemimpin yang turun padang. Bukan macam kamu. Saya heran lah. PRU15 ni, kalau kamu bertanding kat ini dekat Puteri Wangsa ni, zero. Saya sebenarnya pernah ditawar jadi wakil rakyat, jadi MP. Saya tak mau. Saya tak mau tercebur dalam politik ni. Saya tak mau. Saya nak jadi pejuang. Sentiasa berjuang untuk rakyat tanpa kepentingan.
Kalau saya bertanding lawan kamu di pilihan ke-15 ni di Puteri Wangsa, saya tak payah berkempen. Pengaruh saya besar. Saya duduk kat rumah baca surat khabar yang sudah cukup. Kalau nak tanya saudara Stephen Chong, PRU13 saya dah bawa beliau ke hulu ke hilir. Beliau pun terperanjat tengok pengaruh saya. Saya nak cerita sikit mengenai parti PAS di Don Puteri Wangsa. Parti PAS ni sebenarnya parti ekstremis. Mereka ada slogan PAS for all. Itu semua bullshit. Saya dan rakan-rakan bekerja keras dari pagi hingga malam, bertungkul sumus. PRU13 menangkan Ustaz Abdullah Hussein di Don Puteri Wangsa. Bukan senang. Selepas saya kaji dia punya analisis, cuma dia dapat pengundi daripada kaum Melayu 18%. 82% adalah kaum bukan Melayu. Itu tak kisahlah. Lepas dia menang, hilang diri. Saya pernah jemput dia beberapa acara. Alasan dia dalam 5 tahun ni, saya ingat dia kurang dalam 6-7 acara lah. Tak muncul, sekali pun tak muncul. Alasan dia pergi kuliah dekat Semparenggang. Ini parti PAS ni sebenarnya dulu lain. Arwah Tok Guru Nik Aziz itu lain. Itu memang perjuangan PAS yang sebenar. Sekarang Haji Hadi yang keluarkan statement, kalau kamu semua bersongkol dengan UMNO berarti haram. Sekarang tidur sebantal, tidur satu katil. Kelakarlah jadi. Parti Amanah pula, ialah saya Parti Amanah ni sebenarnya saya hormat. Saya hormat pada nombor satu, saya hormat pada YB Salahuddin Ayub. Yang kedua saya hormat adalah YB Haji Zul Iskandar Puteri. Yang ketiga saya hormat adalah YB Suhaizan Kayat. Mereka ni bila saya telefon, walaupun tak jawab, mereka akan balas WhatsApp. Dan kadang-kadang mereka akan telefon saya. Saya hormat. Tapi janganlah ada di antara mereka dalam Parlimen Tebrau ni besar kepala, bongkak, sombong. Bila saya telefon 10 kali tak angkat, kali 11 saya telefon, kenapa you tak telefon you ni siapa? Bukan bapak aku tadi. Dia kata Mat Sabu telefon saya pun saya tak jawab. Macam ni ke perangai Parti Amanah, terutama di Parlimen Tebrau? Sebahagian daripada ahli ataupun pemimpin ataupun ahli Parti Amanah ni, mereka ni sebenarnya mentality ataupun attitude mereka ni sebenarnya daripada PAS. Cuma diorang ni tukar baju saja. Daripada hijau pergi oren. Itu saja. Macam bersatu lah. Bersatu daripada biru pergi merah. Tapi perangai, attitude, mentality sama. Cikgu Nada adalah kawan saya. Beliau adalah pejuang yang sebenar. Beliau memegang jawatan Dewan Himpunan PAS berpuluh tahun dalam PAS. Beliau tinggalkan PAS. Dia kata sekarang PAS dah lari daripada landasan.
Itulah PAS. Tetapi kerajaan sekarang ni daripada dulu, daripada Barisan Nasional, janganlah ulang-ulang slogan apa tu kata orang tu, slogan berkhidmat untuk rakyat. Selamatkan rakyat, demi rakyat, membela nasib rakyat. Ini setakat dekat mulut sajalah. Masing-masing kapitalis. Tahu tak apa arti kapitalis? Ramai pemimpin yang tergulung dalam kapitalis ini, dia pun tak tahu apa arti kapitalis. Kapitalis ni, dia memperkukuhkan ekonomi dan sosial cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu tanpa gangguan kerajaan yang memanfaatkan keuntungan mereka sendiri. Benda ni wujud di kurun 16, lepas tu kurun ke-19, 20 dekat British memang mereka mengamalkan. Tetapi selepas mereka merdeka, tak ada lagi kapitalisme di sana. Tapi di Malaysia, kapitalisme bermula di zaman Mahathir sampai sekarang. Jadi saya nak bagi tahu Tan Sri Modi Nasir, standby sajalah. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim dah dapat dia punya majoriti dalam parlimen. Dapat sokongan lah, bukan mereka nak lompat parti, tak ada. Dah dapat sokongan, jadi standby sajalah. Ya, kita tak mau negara, apa halu tuju negara kita ni sekarang. Saya kesian dengan dalam kerajaan sekarang, saya kesian dengan Menteri Kesihatan saja tu. Kesian, saya tengok muka dia kesian, memang dia tu rajin. Muka dia tak pernah saya tengok. Saya kesian. Selain daripada dia, yang menteri-menteri yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin, semua goyang kaki makan gaji buta. Jadi ni pesanan saya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tolong jangan ambil orang-orang yang dah terpalit dengan rasuah. Tak mau. Kita tak mau. Memang kita dah menentang rasuah mereka-mereka ni. Tolong jangan. Nanti Datuk Seri Anwar Ibrahim akan hilang kepercayaan dan sokongan daripada majoriti parti-parti komponen. Satu. Dan saya dengan ini ingin nasihatkan, sampaikan maklumat kepada keseluruh rakyat Malaysia, tak kira Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Muruk, Bajau ke siapa, tak kisahlah. Riwayat Mahathir dah penghujung. Bukan riwayat ini, riwayat politik dia. Jadi kita jangan layan. Kita jangan layan Mahathir lagi. Dah tak ada orang nak sokong dia. Saya nak ingatkan satu lagi. Sebenarnya banyak pilihan raya kecil yang Pakatan Harapan kalah ni 100% kerana Mahathir. Tanjung Piai
Saya ke sana bukan nak berkempen. Saja nak jumpa kawan-kawan. Kawan-kawan Cina saya ramai. Kawan-kawan Melayu sana ramai. Dia orang kata kali ni kena ajar dengan dia orang. Ajar pada Pakatan Harapan oleh kerana Mahathir. Saya jumpa YB Salahuddin Ayub di rumah ibu dia di Serkat. Saya beritahu YB Salahuddin Ayub, Pakatan Harapan nak menang memang payah. Tapi YB Salahuddin Ayub tak percaya. Dia kata tak mungkin. Saya cakap Pakatan Harapan akan kalah teruk. Saya dah dapat feedback daripada mereka. Ini semua gara-gara pasal Mahathir. Jadi selepas ini Mahathir memang dah bisa dia pun dah hilang. Dia nak belit orang pun orang dah tak percaya. Itulah keadaan yang sebenar. Sekian, terima kasih. Saya Harimau Jantan dari Selatan.